Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Tajam binti Saidnama. Nombor pendaftaran saya ialah 01 DDT 212005. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu topik 1, penghayatan etika dan peradaban mengikut secara peringkat tinggi hidup. Apakah itu etika? Etika ialah falsafah moral yang mencadangkan perlakuan yang betul dan salah serta merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika ini berasal dari iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika juga merupakan piawaian yang berdasarkan betul dan salah terhadap seseorang yang melakukan sesuatu kewajipan sebagai seorang muslim. Apa pula peradaban? Peradaban dapat diartikan sebagai keadaan hidup masyarakat yang bertambah maju, lalu mempunyai kemajuan yang tinggi dari segi rohaniah dan lahiriah. Peradaban juga merujuk kepada memperbaiki tingkah laku yang kurang baik, kasar, melunakkannya dan menjelaskan untuk keperluan masyarakat. Faktor mempengaruhi etika individu mempunyai faktor iaitu pengaruh keluarga, pengaruh rantai, dari segi pengalaman hidup, nilai peribadi dan prinsip moral seseorang dan juga faktor keadaan. Seterusnya adalah pengaruh keluarga. Didikan ibu bapa pernah menjadi pedoman hidup kepada anak dan kekal untuk jangka masa yang panjang memandangkan hubungan kekeluargaan yang pertama dalam kehidupan seorang individu. Nilai peribadi dapat dibentuk melalui prinsip kekeluargaan, amalan budaya dan adat serta nilai-nilai moral dan sosial yang diamalkan oleh keluarga. Sebagai contoh, jika ibu bapa menunjukkan nilai yang baik kepada anak, maka anak-anak akan mencintai etika tersebut. Sebaliknya, jika ibu bapa menunjukkan nilai yang tidak baik kepada anak seperti mencuri, merompak, menerima rasuah serta mengeluarkan perkataan yang kasar, maka anak-anak akan mengikuti etika tersebut. Faktor kedua ialah pengaruh rakan. Rakan ialah orang yang kedua yang rapat dengan seseorang individu. Pengaruh rakan juga boleh menentukan etika seseorang. Perkara ini sentiasa didapati di sekolah ataupun di tempat kerja. Kebiasaannya, etika ini dipengaruhi oleh rakan sebaya dari segi baik ataupun tidak baik. Sebagai contoh, jika rakan itu suka konten kelas, maka etika ini akan dicontohi oleh rakan. Jika mereka mempunyai rakan yang baik, bertanggungjawab, jujur, maka mereka pernah mencintai tingkah laku tersebut. Faktor ketiga ialah dari segi pengalaman hidup. Pembentukan etika ini juga bergantung kepada pengalaman hidup seseorang. Pengalaman hidup memberi impak positif dan negatif kepada kehidupan seseorang. Apabila seseorang tertangkap dan hukuman dikenakan kerana rasuah, maka beliau akan sedar bahawa rasuah adalah menyalahi undang-undang. Walaupun nilai peribadi dan prinsip moral boleh dilihat dari segi kerjaya dan keluarga. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu memiliki pangkat, pengaruh dan kedudukan yang tinggi, maka dia akan bertindak untuk membuktikan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tingkah laku boleh berubah akan faktor keadaan mempengaruhi tindakan seseorang itu. Walaupun mereka tahu bahawa mencuri adalah sesuatu perkara yang tidak beretika, maka mereka sanggup melakukan perkara tersebut. Contohnya, seseorang yang telah kehilangan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan baru amat sukar. Malah mereka bertindak untuk mencuri bagi mengelakkan kesempitan hidup. Etika dan peradaban sentiasa mempunyai kepentingan untuk melahirkan individu berkepribadian tinggi, individu saling hormat menghormati dan sebagainya.
Itu, persekitaran yang positif, membina dan harmoni agar etika dan peradaban akan meresap ke dalam jiwa individu dan mempunyai nilai tinggi. Semasa canggih ini, semua maklumat dapat diperoleh dengan hujung jari sahaja. Perkara-perkara negatif akan lebih cenderung untuk melahirkan individu yang kurang beretika dan bermoral. Oleh itu, peranan ibu bapa dan akal sebaya amatlah penting dalam mendidik individu untuk melahirkan individu yang lebih bermoral dan beretika. Di samping itu, kekuatan dalaman dan pegangan agama yang tebal boleh melahirkan individu yang beretika dan bermoral. Tiada agama di dunia ini mengajar pengikutnya untuk berlaku buruk dan tidak bermoral. Dengan adanya individu yang beretika dan bermoral, institusi keluarga akan lebih utuh, masyarakat akan lebih maju, negara akan hidup maju dan senang. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.